Hai korang. Okey, jom kita belajar sejarah tingkatan 5 bab 1. Bab 1 ni pasal kedaulatan negara. Okey, before we start, Lily nak tanya korang. Kedaulatan ni penting ke? Negara kita ni berdaulat ke? Jawapannya, ya. Negara kita adalah negara yang berdaulat. Dan kedaulatan sangat penting. Kenapa Lily kata macam tu? Sebab kalau kita tak ada kedaulatan, negara kita sedang dijajah. Contohnya, negara Palestin, kita tak boleh mengatakan negara Palestin adalah negara yang berdaulat. Sebab sekarang Palestin sedang dijajah oleh rejim Zionis Israel. So, mari kita mulakan dengan takrif kedaulatan. Takrif kedaulatan mengatakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Maksudnya, kekuasaan tertinggi, kuasa yang sangat tinggi dalam sesebuah kerajaan macam our parlimen, dan negara tu punya hak untuk buat apa je dekat negara diorang. Like, diorang tak payah fikir pun negara ni fikir apa ke, negara tu fikir apa ke. Like contoh, masa kita kena jajah dengan British, apa-apa je kita kena rujuk dengan governor lah, dengan resident lah. Nampak tak? Sebab tu, masa kita kena jajah dengan British, negara kita bukan negara yang berdaulat. Tetapi selepas kemerdekaan 1957, negara kita, negara merdeka. Okey. Apa korang rasa contoh kedaulatan kat negara kita ni? Of course lah, Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni, sebelum Portugis datang nak jajah pada tahun 1511, Melaka merupakan negara yang berdaulat. Diorang tak payah kisah, tak payah dengar pun apa orang lain cakap. Contoh kedua, kedaulatan adalah selepas kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Alright, kita dah takrif kedaulatan, kita dah contoh kedaulatan, kita dah. And then maksud bahasa daripada bahasa Yunani, Inggeris, Arab dan Melayu. Alright. Pertama adalah Yunani. Kedaulatan dalam bahasa Yunani dipanggil Superanus. Superanus, yang bermaksud agung atau tertinggi. Basically merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Like, kalau negara tak bebas, how can you call it agung? Like, how can you call it good, like powerful, if that country need to dengar kata negara lain? Sebab itulah. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sovereignty. I really cannot speak you all. I can write but I cannot speak. Okay, Lily aja. Sovereignty. Sovereignty, yang bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kalau Yunani, dia kata sesebuah negara yang agung dan tertinggi, negara yang bebas dan merdeka. Inggeris pula, negara tersebut mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Like, orang lain tak boleh kacau. Okay, Yunani dah, Inggeris dah. Arab kita panggil daulah. Daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dan akhir sekali, bahasa Melayu, bahasa negara kita, bahasa kebangsaan negara kita. Okey, kedaulatan, daulat. Daulat tu kita pinjam daripada bahasa Arab. Okey, apa maksud daulat dalam bahasa Melayu?
kekuasaan tertinggi sesebuah kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Like, kekuasaan tertinggi. Powerful lah. Korang faham kan dia cakap apa? Please faham. Kalau tak faham, bagi tahu Lily. Message dia, okay? So sorry guys. This is my first time teaching online, okay? Okay. Kita dah takrif dah. Kita dah daripada segi bahasa sudah. So sekarang kita pandangan tokoh. Okay, tokoh yang pertama adalah falsafah Yunani. Yunani ni sebenarnya Greek tau. Okay. Falsafah Yunani mengatakan kedaulatan merujuk kepada kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Negara yang berdaulat mempunyai undang-undang tersendiri. Undang-undang yang diorang dah lakukan sejak zaman berzaman lah. So, negara yang berdaulat akan terikat dengan undang-undang yang dibuat oleh parlimen atau raja. Okey, yang kedua daripada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun adalah ilmuwan Islam. Apa Ibn Khaldun ni kata? Pasal kedaulatan. Okey, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara yang berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Okey. Yang dikuatkan dengan semangat beragama yang akan menyebabkan bangsa rela berkorban apa sahaja untuk mencapai matlamat yang sama, untuk mencapai cita-cita yang sama. So, Ibn Khaldun kata, kalau kita satu bangsa ni, kita ni bersatu and kita ada agama yang kuat dalam diri kita, kita akan bergabung untuk mencapai matlamat yang sama. Matlamat, tengoklah, matlamat negara tu nak negara apa kan? But itu Ibn Khaldun kata. Kalau Aristotle yang falsafah Yunani tu kata kedaulatan merujuk kepada kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Ibn Khaldun dia kata kekuasaan dan kekuatan sesebuah negara yang berasaskan dengan semangat kekitaan bangsa dan kekuatan semangat beragama yang memastikan sesebuah bangsa rela berbuat apa sahaja untuk mencapai cita-cita yang sama. Okay, so jom kita pergi John Bodin, iaitu ahli falsafah Perancis. Okay, ahli falsafah John Bodin ni dia katakan kedaulatan ni dia ada sifat yang kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. So John Bodin ni dia cakap, kedaulatan ni dia bersifat kekal, like it is permanent. And kita kuasa diorang untuk buat undang-undang tak terbatas. It is not limited for the government to make the law. Like korang nak buat law 1 juta sekalipun, lantak kau, negara engkau. Itulah basically John Bodin kata. Okay, John Bodin dah sekarang adalah Perdana Menteri pertama kita, iaitu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Apa pandangan beliau terhadap kedaulatan? Kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Like, bagi pandangan Tengku Abdul Rahman, kedaulatan ni dia based on the prinsip untuk memastikan rakyat bebas dan dapat keadilan dan rakyat dapat kebajikan yang sempurna, like basic benda yang macam makanan, minuman. Diorang tak payah pun ikut negara lain. Like, korang tahu tak, dekat Israel, Israel dia kawal berapa tan makanan yang akan masuk untuk diberi bantuan kepada Palestin. Sebab tu, kalau negara yang berdaulat
dia memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat supaya rakyat tak sengsara lah. Okay, dan akhir sekali, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan hakim negara. Okey, apa yang Tan Sri Dr. Muhammad Saleh Abbas ni dia kata? Dia kata kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa kuasa asing, tanpa campur tangan, tanpa telunjuk kuasa asing. Okey, apa yang Tun Dr. Muhammad Abbas ni je nak kata? Kedaulatan adalah asas, the root of the independent. And kalau nak, and dia perlu bebas nak nak buat hubungan diplomatik dengan negara lain. Like contoh, masa dulu kita kena jajah dengan British, kita kalau nak berdiplomasi dengan negara Indonesia ke apa ke, negara serantau, kita kena minta izin diorang dulu. Tapi sekarang, maaf, sebab kita dah merdeka, kita tak payah dah minta siapa-siapa. Kita boleh tentukan hak kita sendiri. Kita nak berdiplomasi dengan North Korea pun boleh. Tapi kita memang ada diplomasi dengan North Korea. Okay. Sekarang kita dah belajar apa maksud. Kita dah belajar daripada segi bahasa. Kita dah tahu daripada pandangan tokoh. Okay, so kita pergi jenis kedaulatan. Okay, jenis kedaulatan ni dia terbahagi kepada 4 tau. Iaitu kedaulatan moden, kedaulatan tradisional, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Okey, pertama Lily akan cerita pasal kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional ni dia diamalkan sejak tamadun awal manusia lagi. Dan negara kita dia Okey, maaf Lily ulang semula. Lily ngantuk sebenarnya. So kepala Lily tak boleh fokus sekarang. Okey. Kedaulatan tradisional ni adalah sistem pemerintahan berkuasa mutlak. So, that's mean rakyat doesn't have voice untuk mentadbir negara. Like, apa pemerintah tu kata, itulah dia. Itu kedaulatan tradisional. Sistem kedaulatan tradisional ni dah diamalkan sejak tamadun awal dunia lagi. Tamadun Rom, tamadun Mesopotamia, semua tu. Okay, negara kita mengamalkan kedaulatan Raja-Raja Melayu yang sudah diamalkan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kedaulatan ni terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja adalah pemerintah tertinggi sesebuah negara. Dan kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh dengan taat setia rakyat. Okey. Kita pergi kedua, iaitu kedaulatan moden. Kedaulatan moden ni, mula-mula kedaulatan moden ni adalah revolusi keagungan dan revolusi Perancis. Kau ingat kan? Form 4 kita ada belajar pasal revolusi keagungan yang nak mempertahankan hak parlimen, nak mempertahankan suara rakyat. Revolusi keagungan dia tak nak lagi dah raja berkuasa mutlak. Inilah dia. Kalau kedaulatan moden ni iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan. Maksudnya raja kalau nak buat sesuatu kena based on perlembagaan. Perlembagaan tu undang-undang. Undang-undang tu dibuat oleh parlimen. So raja, kalau raja berkuasa mutlak, kalau raja pada kedaulatan tradisional, apa yang raja tu cakap, itulah undang-undang. Contoh,
Contohlah Lily Raja, Lily cakap, bunuh orang tu. No one can say the otherwise. No one can bantah me. But if I raja berperlembagaan, if I want to kill someone, I need to make sure they commit the crime that is in the perlembagaan. Okay. Selepas Perang Dunia Kedua, maaf. Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun, bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Like contoh, Ahmad Bustaman dia nak satukan Semenanjung Tanah Melayu dengan Indonesia sebagai Melayu Raya. Sebab kan kita sama rumpun Melayu. Tapi tak berjaya lah Melayu Raya tu sebab Indonesia dah merdeka awal-awal tinggalkan kita. Okay. And then, kedaulatan negara kita terhasil sebab gabungan beberapa buah negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Okay, tradisional dah, moden dah, undang-undang pula. Kedaulatan undang-undang ni apa pula? Okay, kedaulatan undang-undang ni rakyat dan kerajaan perlu patuh pada undang-undang. Kepentingan kedaulatan adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman haruslah bebas dan berwibawa untuk agar dapat memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Like contoh kalau badan kehakiman kita ni bias, maksudnya dia akan berat sebelah kan kalau bias. Maksudnya tak ada keadilan kat situ. Maksudnya akan ada orang yang tertindas. That's why badan kehakiman negara kita ni dia terbahagi kepada 3. Badan kehakiman, legislatif dan judiciary. Ya. Korang akan belajar nanti. But kita kena, badan kehakiman ni memang kena tak boleh masuk campur dengan urusan politik and everything. Kedaulatan negara kita jadi prinsip rukun negara like kedaulatan undang-undang. Okay, kerajaan ni dia tak ada hak tau dalam undang-undang, dalam keputusan mahkamah. Apa mahkamah kata, kerajaan tak boleh kata apa-apa. Like contoh kalau mahkamah jatuhkan hukuman penjara 5 tahun, kerajaan tak boleh kata no. Kerajaan tak boleh kata yang diorang tak nak orang pesalah tu, OKT tu, orang kena tuduh tu tak kena penjara 5 tahun tu. Kerajaan tak boleh buat macam tu. Okay, and terakhir, kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa ni dia merujuk kepada pengiktirafan PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Okay, that basically mean PBB dia mengiktiraf kedaulatan sesebuah negara, dan negara yang sudah diiktiraf tu tak boleh dicabuli, tak boleh diserang, tak boleh dijajah oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Like, undang-undang antarabangsa ni basically mean every world need to follow lah. Every world. Maaf. Every countries need to follow. Okay, dalam
Kalau deklarasi hubungan persahabatan 1970 ni, dia kena pastikan negara yang berdaulat ni sama je dari segi undang-undang antarabangsa. Tak ada siapa yang more, tak ada siapa yang less. Everyone is same, everyone is equal. Okay. Keanggotaan negara kita dalam PBB ni membuktikan kita negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, tamat dah. 1.1. Okey, nanti bagi 1.2 Okay, bye-bye guys. Muah.